Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bersama kita pada pagi petang ini adalah Dr. Norazilah Fatimah binti Osman, salah seorang pegawai penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia. Beliau merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan kimia aplikasi dan dengan pendidikan tertinggi beliau adalah Dr. Falsafah Sains dan Teknologi Bahan. Jadi bersama kita pada petang ini, Dr. Azila akan bawakan tajuk radiasi dan kita bersempena dengan Pocket Talk kita bagi Minggu Sains Negara tahun 2020, Teknologi Nuklear Pemacu Wawasan Negara. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Dr. Norazilah Fatimah binti Osman bagi menyampaikan Pocket Talk beliau, radiasi dan kita. Dipersilakan. Okay, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam perkenalan buat semua. Okey, hari ini saya akan berkongsi ya. So ni kita anggap sebagai sembang santai je lah ya. Saya akan berkongsi berkenaan dengan radiasi dan kita. Okey, bila sebut radiasi ni apa yang terlintas di fikiran semua? Okey, bila sebut radiasi ni mesti orang akan kaitkan dengan nuklear. Apa itu radiasi? Apa itu nuklear? Apa yang kita akan terlintas di fikiran kita bila sebut nuklear je, apa yang kita akan terfikirkan? Adakah ini? Adakah anda akan terfikirkan berkenaan dengan bom atom? Letupan stesen nuklear, senjata nuklear, ataupun tumpahan bahan radioaktif, pencemaran bahan radioaktif, apa yang terfikir di fikiran anda? Sebab macam ni kami di Agensi Nuklear Malaysia ni, bila kita sebut je kita bekerja di Agensi Nuklear Malaysia, benda pertama yang orang akan tanya, buat bom ke? Itu memang soalan tipikal lah yang memang akan setiap daripada kami di sini yang bekerja di Agensi Nuklear Malaysia akan dapat pertanyaan seperti itu. Tapi adakah ini sebenarnya yang kita boleh, yang kita dapat daripada nuklear? Okey, sebenarnya jawapan dia tidak. Walaupun ada kebenaran, tetapi ini adalah penggunaan teknologi nuklear yang salah. Penggunaan yang salah akan menghasilkan perkara-perkara negatif yang sering kita dimomokkan di media sosial. Okey, penggunaan nuklear yang betul seperti mana yang tajuk untuk tema untuk Minggu Sains Negara ini adalah kegunaan aman nuklear, penggunaan nuklear for peace, untuk keamanan. Banyak sebenarnya manfaat teknologi nuklear, aplikasi teknologi yang sebenarnya telah dimanfaatkan oleh kita sekian lama, cuma kita sahaja yang tidak sedar. Okay? Kita dah guna pun, ramai dah guna sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, cuma kita tak sedar dan kita tak tahu kenapa. Benda baik memang selalu tak dapat liputan, begitulah. Okay? Tapi hari ini saya akan berkongsi dengan anda apa sebenarnya kegunaan dan kebaikan manfaat aplikasi teknologi nuklear. Sebab tu tajuk kita hari ini, radiasi dan kita. Memang sebenarnya sangat-sangat sinonim, cuma kita sahaja tak sedar. Okay? So, radiasi, okay, radiasi ni sebenarnya ada di sekeliling kita. Memang ada di sekeliling kita. Cuma macam saya sebutkan tadi, kita tak sedar. Okay, kita menerima radiation, radiasi secara semula jadi daripada kosmik, radionukleid daripada kosmik, cosmogenic radionukleid. Di situ sahaja kita dah menerima sebanyak 0.01 milisievert setahun. Ini daripada angkasa lepas, daripada bintang-bintang, matahari dan sebagainya, daripada angkasa lepas dia termasuk ke dalam kita punya atmosfer dan kita akan menerima sedikit sebanyak. Okay? Daripada sinar kosmik, cosmic ray. Yang ni kalau kita lagi tinggi altitude kita naik bukit yang naik gunung yang tinggi ataupun kita naik kapal terbang, bila altitude kita tinggi kita akan menerima radiasi daripada cosmic ray sebanyak 0.28 microsievert setahun. Okay. Daripada tanah-tanah galian, dalam tanah kita ada dinamakan naturally occurring radioactive material. Memang wujud secara semula jadi. Naturally occurring. Sebagai contoh, thorium, uranium memang wujud secara semula jadi. Memang ada dalam tanah. Cuma perbezaan dari tempat ke tempat, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang banyak, ada yang sikit. Tapi ada. Memang ada. Okay. Di situ kita akan menerima sebanyak 0.26 microsievert setahun, milisievert setahun. Okay. Dan dalam badan kita pun ada. Macam mana boleh dapat? Macam mana boleh masuk dalam badan kita? Okay, salah satu daripadanya ialah bila kita inhale, bila kita sedut. Okay, sedut
radon. Okey, radon tu adalah salah satu daripada radioaktif material lah. Okey, radon. Okey, radon ni punca daripada mana? Daripada tanah jugalah. Okey, daripada tanah jadi radium dan jadi radon. Kat situ kita boleh dapat sebanyak 1.0 microsievert millisievert setahun. Okey, itu daripada kita pernafasan lah, kita sedut daripada pernafasan, dan juga pemakanan internal yang masuk dalam badan kita, mungkin daripada tumbuhan yang dia serap daripada tanah-tanah kan, daripada galian dia serap dalam tumbuhan tu ada, ataupun memang dalam tumbuhan atau buah-buahan tu sendiri ada. Sebagai contoh dalam pisang ada potassium 40. Yang tu pun kita boleh dapat dari pemakanan internal sebanyak 0.26 microsievert millisievert setahun. Okay, so ini memang sebenarnya kita seharian, benda ni berlaku seharian dan kita sendiri tak sedar. Sebab tu saya cakap tadi, benda ni ada, cuma kita saja tak sedar. Memang berlaku seharian dalam kita punya daily life, kehidupan seharian kita berlaku, cuma kita saja tak sedar. Dan ini adalah berlaku secara semula jadi. Okay, ada juga yang bukan semula jadi, buatan manusia, man-made. Okay, sebagai contoh dalam perubatan. Okay, dalam perubatan kita panggil kat sini medical exposure lah, dedahan untuk perubatan lah, X-ray. Okay, X-ray kita tahu X-ray tu radioaktif. Selalu kalau kita nak masuk dekat dalam bilik X-ray tu kan ada lambang warna kuning tu kan, yang macam kipas tu kan. Itu adalah lambang untuk label untuk radioaktif ya. Okay, radiation, label untuk radiation. Okay, untuk X-ray pula, kalau X-ray di dada, kita boleh terima sebanyak 50 microsievert sekali. Sekali buat dapat 50 microsievert. Kalau perut pula 600 microsievert, dan lebih tinggi kalau kita buat CT scan. Kita buat CT scan sebanyak 6,900 microsievert sekali buat ya. Kalau buat berkali-kali lebih banyak. Tapi untuk dedahan perubatan ini dia tidak termasuk di bawah dos kawalan dos dedahan dos kepada orang awam, iaitu sebanyak 1 microsievert. 1000 microsievert bersama dengan 1 millisievert ya. Yang ni tak termasuk ya. Ini untuk medical exposure lain. Okay. Kita juga boleh terima daripada kalau kita naik kapal terbang. Tadi saya ada sebut kalau kita makin tinggi altitude kita, makinlah kita terdedah kepada cosmic radiation. Okay, cosmic radiation. So kalau kita naik kapal terbang, sebagai contoh daripada Tokyo ke New York, pergi balik, kita boleh dapat dedahan sebanyak 200 microsievert pergi dan balik. Okay, kalau kita lagi lama lagilah banyak. Okay, dan lagi jauh lagilah banyak. Okay. Dan juga ada tempat-tempat yang memang macam saya sebutkan tadi, dalam tanah galian ada thorium, uranium. So ada tempat-tempat yang memang radiation dose dia sangat tinggi. Sebagai contoh dekat Brazil, Guarapari Brazil. Tadi saya sebut dos had limit dos dedahan untuk orang awam sebanyak 1000 microsievert ya, ataupun 1 millisievert. Tapi di Brazil ni dia 10,000 microsievert bersamaan dengan 10 millisievert. 10 kali ganda lagi tinggi daripada yang awam. Adakah orang-orang dekat Brazil ni semua kena kanser? Tak. Sebabnya itu adalah dia punya natural background radiation. Dedahan latar belakang. Okay? Natural background radiation. Jadinya orang-orang di sana dia telah terbiasa, dan juga dia punya struktur badan pun memang telah uniquely built untuk keadaan di sana. Okay. Kalau di Malaysia banyak mana? Kita lebih kurang 2.5 microsievert. Okay. Ini yang normal lah di Malaysia. Okay. So banyak lagi lah yang dedahan yang sebenarnya ada sahaja di sekeliling kita, cuma kita sedar tak sedar. Memang sebab radiasi ni kita tak boleh nampak, tak boleh bau, tak boleh lihat. Macam halimunan dia kan, tak boleh nampak, bahu, lihat, tak boleh. Semua tak boleh. Jadi kita tak tahu sebenarnya ada. Jadi tak perlu takut dengan radiasi. Okay. Mari kita berkenalan. Sebelum kita nak tahu lebih lanjut kegunaan apa semua, kita kena kenal dia dulu. Kenal apa tu nuklear, apa itu radiasi. So bukan nak berkenalan dengan atuk ni, tapi nak berkenalan dengan elemen bahan radioaktif. Okay. So ini atuk ni bukan Albert Einstein ya, bukan. Nama beliau adalah Dmitry Mendeleev. Beliau adalah ahli kimia daripada Rusia. Okay.
Dmitri Mendeleev ni adalah orang pertama yang menyusun jadual berkala. Yang macam kita tengok ni. Kalau siapa yang belajar kimia, belajar sains, memang dah biasalah tengok jadual berkala ni. Cuma dekat sekolah kita belajar yang bahagian kotak atas ni saja. Kotak bawah ni kita tak belajar kan. So jadual berkala yang Dmitri Mendeleev ni dia susun mengikut chemical element, mengikut dia punya sifat-sifat. Dia buat kumpulan mengikut sifat-sifat dia sendiri ya. So sebagai contoh macam kat sini dia ada bezakan, dia akan disusun mengikut logam, bukan logam, gas, memang dia dah asing-asingkan lah. Kalau kita kat sini kan mengikut warna-warna. Okay, yang ini di bahagian atas ni mostly logam, bukan logam dan juga gas lah. Okay. Dan di bahagian bawah yang kita nak fokuskan kat sini ialah di bahagian bawah ni, kotak bawah ni. Kotak bawah ni masa sekolah kita tak belajar pun. Okay. Kotak bawah ni, yang ni adalah lanthanide series yang selalu kita dengar nadir bumi apa semua tu, nadir bumi red earth tu. Yang ni lah lanthanide series ni. Dan yang kedua actinide series. Yang kita kena fokus kat sini adalah di actinide series ni. Okay, kat sini. Okay, sorry. Thorium, uranium. Thorium, uranium ini adalah bahan radioaktif. Okay, radioaktif material. Okay, cuma bila nak menjadikan dia radioaktif, keradioaktifan dia tu nak jadikan dia radioaktif. So kalau dalam keadaan stabil, dia tak radioaktif pun, dia cuma elemen biasa. Tapi kalau bila dia dalam keadaan tidak stabil yang menjadikan dia radioaktif. Yang ni nanti kejap lagi saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay. Okay. Dan ada, macam saya sebut, tadi saya ada mention kan kata bila tak stabil kan. Contoh kat sini kobalt, CO ni kobalt. Kobalt ni adalah transition metal, dia metal, logam. Okay. Tapi dia boleh menjadi radioaktif. Kalau dia logam biasa, dia tak radioaktif. Tapi dia boleh menjadi radioaktif. Bila mana dia dalam keadaan tidak stabil. Okay. Kalau kobalt 60, kobalt 60 adalah bahan radioaktif. Okay. So, okay, sinaran tadi. Sinaran ada sumber radioaktif tadi macam thorium, uranium. Sumber radioaktif ni akan menghasilkan sinaran. Tapi adakah dia sahaja yang menghasilkan sinaran? Tak, sebenarnya banyak sinaran di sekeliling kita yang kita seharian hidup bersama. Sebagai contoh, siaran TV. Ni handphone kita ni, telefon mudah alih, satelit, gelombang mikro. Memang hari-hari ada di sekeliling kita kan. Memang sentiasa, kita tak boleh nak stop pun kan. Betul tak? Okay. Sinaran terbahagi kepada dua, iaitu sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Jadi yang saya sebutkan tadi, siaran TV, radio, telefon, itu adalah sinaran tidak mengion. Okay. Dan sinaran mengion pula adalah daripada sinar X-ray yang kita buat X-ray nak pergi masuk sekolah dan sebagainya tu. Okay, pergi medical check-up tu, X-ray, itu adalah sinaran mengion. Okay. Sumber radioaktif yang saya terangkan tadi, thorium, uranium dan sebagainya tu, yang dalam jadual berkala tu, itu adalah sumber radioaktif. So, yang sini adalah sinaran mengion. Apa bezanya? Apa bezanya? Bezanya adalah dia punya gelombang. Kalau untuk sinaran tidak mengion, besar, saiznya sangat besar. Kalau yang untuk radio ni, saiz dia setinggi bangunan, di kebesaran saiznya tu. Okay. Kalau microwave ni seperti manusia dan sebagainya lah. Tapi yang bahayanya di sini, bila mana dia punya gelombang tu menjadi sangat kecil, sangat pendek, macam ni tengok ni 0.0000 berapa ni kan. Okay, bila jadi pendek, semakin pendek gelombangnya itu, semakin bahayalah sinaran tersebut. Sebab itulah bila sinaran mengion ni memang dia daripada X-ray ni, ultraviolet separuh sini ke X-ray ni, ini adalah sangat-sangat bahayalah. Okay. Inilah sinaran mengion yang disimbolkan. Ni labelnya begini ya. Mohon ambil tahulah kalau nampak kat tepi-tepi jalan, kalau ada label macam ni, tolonglah jangan pergi dekat-dekat ya. Sebab anda tidak dilatih. Sekiranya anda dilatih, jadi kita tahu cara nak melindungi diri. Tapi sekiranya anda tidak dilatih dengan prinsip perlindungan sinaran, kalau nampak label sebegini, tolonglah jangan dekat-dekat. Terus laporkan. Okay? Okay. Macam saya sebutkan tadi, kalau walaupun benda itu bahan radioaktif, tapi kalau dia stabil, tak jadi apa. Dalam keadaan tak stabil lah, dia akan mengeluarkan radiation.
radiasi, menjadi radioaktif, okay, dan mengeluarkan sinaran. Tapi apa bendanya keradioaktifan, apa radioaktif apa semua ni? Sebenarnya ini adalah satu proses yang terjadi bila mana nukleus bahan radioaktif tersebut di dalam keadaan tidak stabil, dia cuba menstabilkan diri. Okay? Bila dia cuba nak menstabilkan diri dia akan melalui satu proses bernama perebutan. Dia sama macam manusia. Manusia kalau kita stres kan, kita akan release stres kita tu. Bila kita dah release stres kita tu, emosi kita akan jadi stabil. So sama dengan dia. Sama juga dengan bahan radioaktif ni, nukleus dia tak stabil. Okay, nukleus tak stabil, so dia akan melalui proses perebutan untuk nak menjadi stabil. So semasa proses perebutan tersebut, dia akan melepaskan tenaga dan memancarkan sinaran. Okay, sinaran itulah yang kita panggil, itulah tadi sinaran alfa, beta, gamma yang kita selalu sebut lah alfa, beta, gamma. So macam mana alfa, macam mana atau beta, macam mana gamma, ia bergantung kepada bahan radioaktif tadi. Setiap bahan mengeluarkan sinaran yang berbeza, tak semuanya sama. Okay? So dia berlaku secara rawak, spontan dan rawak. Kita tak boleh nak stop dia pun, kecuali yang dalam proses yang terkawal. Yang tu kita boleh stopkan lah. Bila kita memang kita yang initiate, kita yang mulakan proses tersebut, dan lepas tu kita stopkan, yang tu kita boleh. Tapi proses secara semula jadi ni, perebutan secara semula jadi ni, dia berlaku secara spontan dan rawak. Okay? Okay. Dan masa yang diperlukan, bila dia keluarkan tenaga kan, bila keluarkan tenaga, dia mengeluarkan tenaga, dan bila mana tenaga dia menjadi separuh daripada tenaga asal dia, so masa untuk dia nak menjadi, tenaga dia nak menjadi separuh daripada tenaga asal tu, masa itu kita panggil dia separuh hayat. Okay, separuh hayat. Sebagai contoh, macam ni kan carbon 14 ni kan. So yang ni stabil, yang ni tak radioaktif, yang ni radioaktif. Okay, yang carbon 14 yang ni lah, dia yang ni radioaktif. So daripada yang ni radioaktif, yang ni dia dah melalui proses perebutan, dah jadi stabil lah. Okay, so carbon 14 ni dia memerlukan lebih kurang separuh hayat dia adalah sebanyak 5,736 tahun. Itu baru separuh tenaga dia menjadi separuh daripada tenaga asal. Itu separuh hayat dia. Okay. Dia berbeza-beza mengikut bahan ya. Sebagai contoh uranium 238 dia sebanyak 4.47 bilion tahun. Okay. Dan dia mengeluarkan sinar alfa. Okay. Thorium pula, thorium 234 24.1 hari sahaja. Thorium 234 mengeluarkan sinar beta. Tapi thorium 230 yang ni dia lama 8,000 tahun barulah separuh hayat dia. Yang ni mengeluarkan sinar alfa. Jadi dia berbeza mengikut bahan dia. Dan ada banyak lagi lah, contohnya radon 222 yang dalam udara tu, radon yang kita hidu tu, yang tu 3.8 hari. Dia berbeza-beza. Ada yang sekejap, contoh polonium 214 0.000162 saat sahaja, sekejap je separuh hayat dia, sekejap je dah habis. Lepas tu ada yang macam orang kata apa, pertengahan dah, macam cesium 137 yang macam di Fukushima ya kan, tahun 2011 kan ada insiden Fukushima tu kan, ada gempa bumi dan loji tenaga nuklear di Fukushima tu berlaku macam insiden di loji tenaga nuklear di Fukushima. So dia melepaskan cesium. Cesium tu dia memerlukan sebanyak separuh hayat dia adalah sebanyak 30.1 tahun. Sebab itulah sampai sekarang area Fukushima yang orang kata apa terjejas tu masih tidak dapat dibangunkan semula. Okay. Jadi, apa perbezaan alfa, beta, gamma? Tadi saya ada sebut yang thorium 238 alfa, uranium 238 alfa, thorium 234 beta, thorium 230 alfa. Apa beza alfa, beta, gamma ni tadi? Alfa ni dia adalah zarah. Alfa dan beta adalah zarah, tapi gamma dia adalah gelombang elektromagnet. Alfa daripada nukleus helium dan beta pula ada daripada elektron. So bila helium dia bercas positif dan elektron bercas negatif. Tapi gamma dia neutral, dia tak ada cas sebab dia hanyalah gelombang elektromagnet, dia bukan zarah. Okay.
alpha ni dia berat tau, dia besar dan berat. Jadi kelajuan dia sangatlah perlahan, dia berat, dia perlahan. Jadi dia pun di udara pun dia tidak boleh pergi jauh. Dia dekat je pop dia jatuh. Dia berat. Okey. Beta ni laju sikitlah daripada alpha tapi tidak selaju gamma sebab dia adalah gelombang. Jadi dia sangat laju. Okey. Dan alpha pula disebabkan dia besar jadi kuasa penembusan dia sangat rendah. Dia dapat dihalang oleh sehelai kertas. Sementara beta pula sederhana sahajalah. Okey, boleh dihalang sama ada dengan tangan kita, tak boleh tembus, ataupun dengan kepingan aluminium setebal 5 mm. Nipis saja, 5 mm nipis saja. Okey, manakala gamma pula, okey, kuasa penembusan dia sangat tinggi. Boleh lepas badan kita, boleh sangat-sangat. Dia hanya dapat dihalang dengan blok plumbum sekurang-kurangnya ketebalan 25 mm ataupun blok konkrit. Okay, itu untuk sinar gamma. Okay, ini adalah ringkasan lah. Ringkasan alpha, beta, gamma. So alpha tadi zarah, beta pun zarah. So alpha saya sebutkan tadi dia berat, dia besar dan berat, so dia tak boleh pergi jauh dan dia tak dapat tembus, kuasa penembusan dia sangat rendah, hanya sekeping kertas. Beta pula bolehlah pergi jauh sikit daripada alpha, okay? Tapi still kita boleh hadang dia dengan aluminium setebal 5 mm ataupun tapak tangan kita pun boleh, cukup. Okay? Tapi gamma, okay, dia memang kuasa penembusan dia sangat tinggi dan dia sangat laju, hanya boleh dihalang dengan blok plumbum setebal 25 mm ataupun blok konkrit yang tebal. Okay? Okay. Kenapa saya tunjukkan ini? Sebab saya nak tekankan di sini dengan pengetahuan yang kita ada ini, sebagai contoh jarak, kuasa penembusan dan cara nak menghalang, ini yang kita namakan prinsip perlindungan sinaran. Okay? Prinsip perlindungan sinaran, dan menggunakan kita prinsip pengetahuan kita dalam prinsip perlindungan sinaran ini, kita boleh mengawal dan menggunakan teknologi nuklear itu secara aman dan boleh gunakan dengan betul untuk tujuan dan betul supaya kita boleh manfaatkan kepada semua. Okey. Sebab itulah saya cakap tadi kita kena bekerja dengan ilmu, beramal pun dengan ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, kita tahu nak gunakan dengan cara yang selamat untuk kita dan selamat untuk orang lain juga. Dan bila kita tahu nak gunakan secara selamat dan betul, jadi benda tu boleh dimanfaatkan kepada semua orang. Apa manfaat dia? Duk cakap-cakap manfaat daripada tadi tak cerita pun apa manfaat dia. Okey, mari kita ceritakan kat sini apa manfaat aplikasi teknologi nuklear ini. Sebenarnya banyak bidang kita boleh aplikasikan. Paling glamour sekali ialah untuk tenaga, macam kita selalu dengar kan, stesen jana kuasa tenaga nuklear untuk nak generate elektrik, untuk nak menghasilkan tenaga elektrik. So negara kita belum ada, tapi negara-negara lain, negara-negara maju lain memang banyak menggunakan tenaga nuklear. Dari segi perubatan, yang ni kan kita biasa nampak kan, CT scan, radioterapi dan sebagainya. Daripada segi industri ni pun banyak sangat, cuma kita je yang tak tahu. Sebagai contoh, kalau pipe dalam tanah pecah, macam mana nak check? Macam mana nak check kat mana yang dia pecahnya? Takkan kita nak korek sepanjang-panjang pipe dalam tanah tu? Tak. Kita gunakan non-destructive testing. Okay, ini aplikasi teknologi nuklear jugalah. Untuk nak nak check pipe bawah tanah dan sebagainya, nak mengesan kebocoran dan sebagainya. Dalam industri pembuatan pula ada digunakan untuk dalam kilang minuman, ya. Kalau kita nak check macam mana untuk quality control, macam mana nak tahu semua air dalam botol tu semua sama banyak diletakkan. Kadang-kadang kita nak check ni nak QC ni kan. So kita boleh gunakan aplikasi teknologi nuklear juga untuk mengesan ketebalan kertas pun. Macam nak tahu kertas tu sama tebal. Itu QC juga tu. Gunakan juga aplikasi teknologi nuklear. Dari segi arkeologi, nak tahu mamia ni umur berapa, kita gunakan carbon dating. Yang tadi saya sebutkan carbon 14 tu kan. Banyak lagi sebenarnya, ya.
Dari segi pertanian, contoh radioisotop fosforus 32 untuk mengesan dan mengkaji penyerapan baja tumbuhan. Ada juga kita buat mutation breeding, itu untuk nak menghasilkan baka baru ataupun nak memperbaiki spesies-spesies tumbuhan. Itu pertanian. Perubatan pula. Perubatan tadi saya dah sebutkan radioterapi kan. Boleh guna juga untuk gunakan iodine 131 untuk kelenjar. Lepas tu untuk bunuh sel kanser, tumor dalam otak, macam tumor dalam otak pun boleh. Itu antara aplikasi dia lah dari segi perubatan. Dalam industri tadi saya dah sebutkan mengesan kebocoran pipe dan sebagainya. Yang ni cara dia lah. Cara dia kita masukkan radioisotop tu. Dia radioisotop kita masukkan, kita mengalirkan radioisotop tu, and then dia akan memancarkan sinaran beta. Sinaran ni nanti akan dikesan oleh kita punya pengesan lah, tube ni, pengesan kita tu nanti. Itu salah satu cara je lah, itu untuk NDT lah, non-destructive testing. Lepas tu pengawitan ni teknologi makanan, nak awet makanan dalam tin, nak bunuh kuman, spices, macam kan kita import spices, macam mana nak tahu, macam mana nak eksport buah supaya bila kalau daripada Malaysia nak pergi ke US, nak sampai US tu nanti dah busuk dah buah tu, macam mana nak awetkan dia? Kita radiate, kita panggil food irradiation, okay? Untuk teknologi makanan. And then lepas tu untuk herba-herba, macam mana nak pastikan bila sampai di Malaysia benda tu selamat, ataupun sebelum hantar ke luar negara kita nak pastikan dia selamat, itu pun menggunakan pengawetan lah. Okay, saya akan tunjukkan satu video berkenaan dengan food irradiation dan juga perkaitan dia dengan persekitaran kita. So harap semua dapat tengok sekejap je. Video ni adalah daripada International Atomic Energy Agency yang banyak bekerjasama dengan banyak negara-negara member state lah di seluruh dunia untuk mengawal selia dan membangunkan promoting penggunaan tenaga nuklear secara aman. So kita tengok video ni, duration dia dalam 2 minit lebih je lah. Okay. Throughout history, insects have posed challenges by spreading diseases, by damaging crops, and by affecting environments, causing damage that amounts to more than $70 billion a year. With climate change, insects are now moving into areas where previously they could not survive. This means authorities must implement strict quarantine measures across international boundaries and within countries. Thanks to a treatment that has been used safely for more than 50 years, countries are already in a position to deal with this threat. The treatment is food irradiation. Initially used to ensure safety of high-value spices, fish and meat, food irradiation treatments are increasingly being used on fresh fruits and vegetables to prevent the spread of invasive insects. Higher temperatures and humidity of climate change also aid the growth of organisms such as bacteria or molds that can cause food spoilage or food-based illnesses, putting pressure on food supply chains and impacting food safety. This makes the protective potential of food irradiation even more critical. Already, several countries provide irradiated food rations during natural disasters when hygiene and cold storage are disrupted. Bila kita irradiate tu, makanan boleh tahan lama, boleh awetkan makanan. With the Intergovernmental Panel on Climate Change expecting crop yields to become more variable due to climate change, some countries are considering using food irradiation to improve conservation of staple supplies, such as wheat, rice and maize. Food irradiation calls for shining beams of energy such as X-rays, gamma rays, or electron beams onto food, because it destroys bacteria that can cause food poisoning, it neutralizes insect pests in food consignments and prevents them from hitchhiking across boundaries. It maintains food quality by destroying spoilage organisms or suppressing sprouting. It protects packaged food from microbial and insect contamination.
Food irradiation is not a panacea. It will not resolve all climate-related challenges to food security, but it is playing an increasingly important role. Okey, sampai situ je lah dulu ya. Okey, so kita dapat tahu kat sini memang penggunaan sinaran ni lah, teknologi sinaran ataupun aplikasi teknologi nuklear ni dengan menyinarkan makanan mampu membantu daripada banyak segi. Terutamanya daripada aspek keselamatan makanan. Okey, yang ni yang kita namakan aplikasi teknologi nuklear dalam teknologi makanan ya, untuk pengawetan, kebersihan dan juga untuk sterilization ya. Okey, sekejap ya. Okey. Yang ni yang paling glamour lah. Kalau tanya orang, kebanyakan orang tahu penggunaan teknologi nuklear. So kalau saya tanya apa penggunaan teknologi nuklear, semua akan first jawab reaktor nuklear. Dia tak ingat dah lagi yang apa perubatan, pertanian apa semua tu, tak ramai yang boleh came across your mind kan. First thing first, semua orang akan cakap okey, kalau penggunaan yang baik lah untuk teknologi nuklear ni, reaktor nuklear. Semua akan ingat tu. Stesen janukuasa tenaga nuklear, semua akan ingat yang tu dulu. Sebab yang ni yang paling glamour, yang ni yang paling orang tahu. Okay. So selalu kalau kita nampak gambar, kita akan nampak yang menara ni kan. Menara kan, nampak menara yang cencorong tu kan. Sebenarnya bukan situ reaktor nuklearnya, itu hanyalah menara penyejukan. Okay. Yang reaktor dia sebenarnya bangunan kat sebelah tu yang mengandungi reaktor nuklear. Okay. Yang kat dalam ni lah yang berlaku proses menghasilkan tenaga nuklear tadi melalui proses pembelahan nukleus. Okay, kat dalam ni. Okay, kat luar ni pula yang ni untuk nak menjana tenaga. Ada turbin, ada generator yang daripada sini yang akan menjana tenaga elektrik tadi. Corong tu hanyalah untuk penyejukan. So macam mana dia terhasil? So sebelum tu kita tengok apa basic benda asas yang ada dalam reaktor nuklear. Pertama, first and foremost, yang paling penting kena ada fuel. Kereta nak bergerak kena ada bahan bakar. Stesen janukuasa elektrik yang arang batu pun kena ada arang batu nak bakar kan. Sama lah juga dengan reaktor nuklear, dia kena ada fuel. Dan fuel dia itu ialah uranium. So ada rod uranium dalam ni. Apa kegunaan dia? Untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui proses pembelahan nukleus. Okay. Lepas tu dia ada rod pengawal boron. Ini sangat penting. Boron ni kenapa penting? Sebab dia digunakan untuk nak mengawal, nak stopkan proses pembelahan nukleus tadi. So dia akan mengawal kadar tindak balas, dia akan serap neutron yang berlebihan. So dia akan kawal lah kadar tindak balas ni tadilah yang untuk pembelahan nukleus ni tadi. Lepas tu dia ada teras grafit yang ni untuk nak memperlahankan. Dia tak serap, grafit dia tak serap, sekadar memperlahankan. Yang serap ialah boron ni tadi, okey. Dan dalam ni bila dah berlaku proses pembelahan nukleus ni tadi, kat sini nanti dia menghasilkan, tadi saya sebut dia akan menghasilkan tenaga kan. Tenaga dan haba, so dia akan menghasilkan air panas. So air panas ni nanti akan menghasilkan steam. Steam itulah nanti yang akan dialirkan untuk memutarkan turbin. Turbin ni bergerak, ada kinetic, and then akan menggerakkan generator, dia akan generate elektrik. Itu dia punya orang kata apa, simple basic lah. Okay. Lepas tu air ni kan air panas, so dia kena sejukkan semula. Dia alirkan air sejuk untuk nak menyejukkan air panas ni tadi. Air ni yang kita nampak menara penyejukan tu. Sebab itulah bila nampak asap keluar kan, berasap putih tu sebenarnya steam sahaja. Okay? Bukan asap nuklear ke apa, tak, hanya steam sahaja. Okay? Dan benda tu akan inilah repeating dalam cycle. Dan yang paling penting ni dinding konkrit tebal. Yang ini untuk perlindungan, shielding daripada sinaran tu terbebas kepada luar. Okay, daripada sinaran radioaktif tu terbebas dan kepada orang luar lah. Okay. So kita tengok dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. So kaedah penghasilan tenaga ini adalah kita panggil nama dia pembelahan nuklear ataupun nuclear fission. Ini adalah satu proses pemecahan satu nukleus
berjisim besar. Kita ada nukleus uranium-235. Kalau dia saja-saja tak buat apa, dia duduk diam-diam, okey. Dia takkan menghasilkan tenaga nuklear ke apa tak. Tapi bila kita tembak dia dengan neutron, kita tembak dia dengan neutron, dia akan pecah. Dia akan berpecah. So proses pemecahan satu jisim, satu nukleus yang besar ni, kalau dalam reaktor nuklear ni uranium lah. Uranium ni akan pecah kepada dua nukleus yang lebih ringan. Yang ni tak stabil, dia nukleus tak stabil, dia tengah nak pecah ni, dia jadi uranium-236 tapi sekejap je. Lepas tu dia akan berpecah kepada dua nukleus yang lebih ringan iaitu krypton dan juga barium. Dia akan pecah dua. So masa pecah ni tadilah dia akan membebaskan tenaga yang besar dan juga memancarkan sinaran. Dan proses ini berlanjutan. Tindakan pembelahan nukleus secara berterusan. Dia akan berterusan, tak berhenti, berterusan. So contohnya macam tadi, bila kita yang asal first generation, satu neutron tembak kat sini, dia pecah dua. So dua ni masing-masing akan menghasilkan neutron, dan yang asal tadi satu, so 3 neutron ni nanti pula, dia akan menghentam 3 nukleus uranium pula, dan yang lain, lepas tu dia akan pecahkan, lepas tu membebaskan 9 neutron pula. 9 neutron nanti tembak pula 9 uranium yang lain dan bergandalah, dia akan berganda-berganda dan proses ini akan berlaku secara berterusan. Sebab tu kita panggil tindak balas berantai, chain reaction. Untuk tindak balas, contoh tindak balas ini yang terkawal ialah dalam reaktor nuklear ini, dan yang tidak terkawal, cuba teka apa? Ya, bom atom. Yang tu yang tidak terkawal dan penggunaan yang orang kata apa, bukan secara aman lah sebab dia senjata nuklear kan. Okey, saya harap anda akan lebih faham setelah melihat video ini. So saya akan tunjuk ini secara ringkas macam mana nuclear power plant berfungsi ya. A nuclear power plant is a thermal power station which generates electrical energy from heat, and it's basically a factory for making lots of electricity, enough to power a city of around 2 million people. Nuclear energy is the world's second largest, low-carbon source of electricity. Approximately 10% of the global electricity is being generated by nuclear reactors. As of April 2020, there are 440 operable power reactors in the world, with a combined electrical capacity of 390 gigawatts. By far the largest nuclear electricity producers are the United States, with 809,359 gigawatt per hour of nuclear electricity in 2019. The nuclear power plant consists of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. This is the containment building, where the nuclear reactors are housed. It is made of 2 meters thick reinforced concrete. Inside the containment building, a large tank called calandria, which is the heart of the nuclear reactors. This is the turbine generator building. It houses the turbine and generator. This is the controlling building, for monitor and control the nuclear reactors. The fuel is naturally occurring uranium. That process into small pellets. Then the pellet are sealed into metal tubes, which are welded to form a fuel bundle. The fuel bundles are then inserted in a large tank called calandria, which is the heart of the nuclear reactor. Typically more than 200 of these rods are bundled together to form a fuel assembly. A reactor core is typically made up of a couple of hundred assemblies. In order to allow nuclear fission to proceed in a controlled manner, a control rod exists. The control rod can be moved up and down to control the fission rate of uranium. The nuclear power plant produces electricity using the heat that comes from splitting uranium atoms in a process called nuclear fission. Nuclear fission is a nuclear radioactive decay process in which the hitting neutrons on the uranium atoms, then the uranium atoms split into two, and it releases 3 neutrons. Each process releases 2 uranium atoms and 3 neutrons. A chain reaction of atom splitting and ensure that there is a constant source of heat, meaning that it generates lots of heat. This heat is used to convert electricity. Let's explore how they produce electricity from heat.
The calandria vessel is a cylindrical vessel housing the lots of lattice tubes, which are filled with the heavy water moderator that flows around the fuel bundles. Heavy water is found in all water, rivers, and ocean. On average, 1 out of every 7,000 drops of water is heavy water. It is 10% heavier than ordinary water because it incorporates a heavy form of hydrogen called deuterium. During the nuclear fission process, the heavy water flows around the fuel bundles. A chain reaction of splitting atoms releases tremendous amount of heat into the heavy water. Then the heated heavy water flows through a closed-loop system that's pumped through the reactor to a set of the steam generator, where it transfers the heat to ordinary water. When that water boils, it turns into steam. The steam is transported at high pressure through pipes to a large turbine, where pushes the blade and turns a shaft connected to a rotor in the generator, causing the rotor to spin. The spinning rotor is a large electromagnet that producing rotating magnetic fields. Due to this process, electricity is generated. Then it transferred to the transmission line. Okey, itu sahaja. Jadi kita boleh lihat kat sini, kalau kita dapat tengok kalau kita boleh faham tadi ya, dia tidak nuklear uranium tadi tidak secara terus menghasilkan tenaga nuklear, tapi sebenarnya dia hanya memanaskan daripada tenaga yang terhasil, memanaskan air, menghasilkan steam. Steam tu tadi yang menggerakkan turbin, dan turbin tu, pergerakan turbin tu yang menjana tenaga elektrik. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk kali ini, dan saya harap semua dapatlah sedikit sebanyak menukar persepsi daripada takutkan radiasi, takutkan tenaga nuklear, lebih kepada menyedari manfaat tenaga nuklear tersebut. Sebenarnya kalau kita gunakan secara betul untuk penggunaan aman nuklear, jadi sangat bermanfaat kepada manusia. Okey. Kalau ada sebarang kemusykilan, boleh hubungi saya, boleh tinggalkan komen anda dan juga komen ataupun pertanyaan anda, dan juga boleh hubungi saya melalui email, nombor telefon ataupun di sosial media seperti yang tertera. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Nur Azilah Fatimah di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi tajuk cukup menarik saya kira ya. Radiasi dan kita. Mungkin sebelum ni tuan-tuan puan-puan, adik-adik yang masih muskil, tak tahu apa bahayanya, apa kegunaan radiasi ni, sekarang dah tahu dah apa gunaan radiasi tersebut. Jadi harapkan selepas ni mungkin kita dapat kurangkan ketakutan kita terhadap radiasi tersebut. Baik, jangan lupa pada tuan-tuan puan yang baru menyertai kami dalam Pocket Talk untuk Minggu Sains Negara 2022. Kita ada banyak lagi siri Pocket Talk sempena Minggu Sains Negara ini. Jadi jangan lupa untuk join kami, untuk sertai kami dalam Pocket Talk seterusnya. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.